Oh. Okey, kali ni untuk Matric Polis KMPK. So first part A, soalan 1 melibatkan index number. So soalan ni minta kita cari simple aggregate price index. So kena starting dengan formula dia. So soalan minta untuk price. So kita kena banding, kita kena tambah semua price untuk 2005. So 3.2 tambah 4.1 tambah 3 bahagi dengan, aku lupa tulis formula, I2005. Tak tulis lah macam mana. 2.5 tambah 3 tambah 2.3 kali 100. Okey. So kita akan dapat, mana kalkulator? 3.2 tambah 41 tambah 3 bahagi dengan 2.5 tambah 3 tambah 2.3 kali 100. Kita akan dapat 132.05. Adakah perlu interpret? Tak perlu. Semua hanya perlu cari value sahaja. Just tengok aku nak kena confirmkan value sini. Okay. Next, untuk soalan second, dia minta kita cari price index guna yang P punya. So kita akan pakai present punya constant. So present punya quantity. So kita akan ada B I2005 bersama dengan price 2005, quantity daripada 2005. So 750 darab dengan 3.2 tambah dengan 360 kali 4.1 tambah 800 kali 3 bahagi dengan 750 kali 2.5 tambah 360 kali dengan 3 tambah 800 kali dengan 2.3 kali 100. Kalkulator. 0 kali 3.2 tambah 360 kali 4.61 800 kali 3. 5 kali 2.5 tambah 360 kali 3 tambah 800 kali 2.3 darab 100. Kita akan dapat 130.89. Okay. Lastly, untuk soalan ni quantity index guna yang L. So last year punya price. Last year punya price. So kita akan ada I2005 bersama dengan 2.5 kali dengan kuantiti tahun ni 7.5 tambah 3 kali 360 tambah dengan 2.3 kali 800 bahagi dengan 2.5 kali 950 tambah 3 kali 300 tambah 2.5 kali 500 darab 100. So nanti kita akan dapat jawapan kita 151.02. Okey, settle untuk jawab soalan 1. So next kita proceed ke soalan 2. Soalan 2 menunjukkan probability. In the survey found 60% daripada student have a handphones. Kita ada handphone. If 20 student pick at random probability that have handphone. So dia nak probability yang ada. So first kita akan start dengan soalan A dulu. Kita kena bagi tajuk kat dia. Number of student who have handphone. Okey, macam tu je. Lepas tu kita ada follow binomial 20 dengan 0.6. Okey, kita boleh start soalan first.
probability dia adalah X is more than 10. So bersamaan probability X is more or equal to 11. So bila dah dapat macam ni, kita boleh tengok table, tapi 0.6 tu lah, 0.6 tak ada atas table. So apa kita perlu buat? Jadikan dia S bar. X bar B 20 minus 0.4 macam tu. So bila dia more or equal, dia akan jadi probability X is less or equals to 9. Maksudnya betul dah aku buat kalau buat macam ni kan. Kena kumpulkan balik. Bukan pun. Mana tahu bukan tu. Iya, betul dah. Dia kena guna more or equal. Kalau dulu, so dia akan jadi less or equal to 9. Untuk S bar, sorry. Lupa, S bar. So, bila dia less than 9, so dia akan jadi probability Y minus probability X bar is more or equal to 10. So, kita dapat Y minus, tengok table untuk 0.4 dengan 20. Mana tah? Desktop table. Alhamdulillah. So kita akan tengok dekat binomial punya table. Kita tengok N kita 20. Kita tengok P kita dulu 0.4, betul N kita kena turun ke 20. So kat sini, lepas tu tengok kita punya tu adalah dekat 10. So 0.224. Eh 0.2447. So 0.2447. Nanti kita akan dapat jawapan kita 1 minus 0.2447. Dapat 0.7553. Okey, dah betul. Next untuk soalan B pula. Dia minta probability at least 12. So kalau lebih tak apa, tak boleh kurang. So dia kena more or equal to 12. So dia akan sama dengan probability X bar is less or equals to 20 tu 8. Okay. So dia akan jadi 1 minus probability X bar is more or equals to 9. Okay. So kita nak ke table juga untuk 9 pula. So kalau untuk 9 dia akan jadi 0.4044. So kita dapat 0.4044. So 1 minus probability 4044. 5956. So 0.5956. Okay. Settle untuk soalan B. So sekarang ni kita melibatkan between. So probability dia between, so dia tak bertibat tak. So dia kena 7 X macam tu. So kita kena ambil kalau ikut atas ni dulu 7, 12. So dia between kan. Dia kena ambil dari sini sampai sini. So kita boleh ambil daripada sini tolak dengan 12 punya. So dekat sini kita ada 8 kan. So dia akan ambil probability X is more or equal to 8 minus probability X is more or equals to 12. Okay. So disebabkan dia nak more, so aku nak try ni. Kalau salah aku padam balik lah ni. So kalau aku nak buat jadi S bar, ini kita probability X is less or equals to 12 into S bar minus probability X is less or equal to 8.
Betul. X bar, X bar. X bar macam tu. So disebabkan dia less untuk dua yang ini, so dia akan jadi tu. So untuk yang bahagian ni, kalau nak mudah buat bracket lah, buat bracket 1 minus probability X bar is more or equals to 13. Okay, satu bracket minus dengan probability yang ni pula. 1 minus probability X bar is more or equal to 9. Okay, macam tu. So kita settlekan satu-satu. Yang bracket dulu ni kita akan ada 1 tolak dengan yang 13. Kita akan ada yang ni 0210. 0210. Minus dengan ni 1 minus dengan 9. 9 kita dah cari tadi 4044. 0.4044. Okey, lepas tu kita boleh teruskan cari final answer kita. 1 tolak 0.00. Dari 021 tolak in bracket 1 tolak 0.4044. So, kita akan dapat 3834. Betul. 0.3834. Tapi kan tadi kita dah cari untuk mod dan 12 kan daripada soalan B kan. Sama boleh terus bagi answer dia guna yang tu, tak apa dah. So kalau pada sini, saat sini dah boleh tukar dah. Tak perlu buat ini. Boleh terus tulis daripada soalan B punya jawapan. So kita tulis kat sini terus yang 0.5956 berdasarkan jawapan daripada B. So 0.5956, 0.5956. Okey. Macam tu. Lepas tu settle untuk soalan C. Dan untuk soalan D pula, dia kata less than 14. So probability X is less than 14 bersama dengan probability X is less or equals to 13. Sama dengan probability X bar is more or equal to 14. Bukan equal to 14. Is more equal to 20 tolak 13, 7. So kita akan dapat terus tengok table untuk 7. 7, so kita dapat 7500. So kita ada 0.7500. Settle untuk soalan B ni. So apa yang perlu buat, perlu tukar dalam bentuk S bar tu. So settle untuk soalan B, kita ke soalan C pula. Copy. Okay, ni untuk soalan B, soalan 3. First, kita kena cari semua yang dia beritahu. Second, kena cari R. Lepas tu interpret. Lepas tu kena cari A dengan B. Lepas tu kena interpret B. Okay, soalan ni melibatkan interpret dua benda, R dengan B. So, first kita settlekan soalan A tu dulu. So, kita kena cari X, X square, Y, Y square dengan XY. Yang ni aku rasa aku tak akan tunjuk dah calculation dia. Aku tak akan tunjuk calculation cara macam mana. Sebab video sebelum tu, 3 video depan dia ni pun dah ada dah. Aku harap pun apa dah tahu dah cara nak cari untuk soalan tu. So nanti kita akan dapat jawapan dia untuk A. X bersama dengan 7. X square bersama dengan 35. Sum of Y bersama 106. Sum of Y square bersama dengan 2146. Sum of XY bersama dengan negatif 16. So settle untuk soalan A. Okay. Lepas tu untuk soalan B, hampa kena tunjuk dia punya Pearson. Kalau kau salin dulu nama dia. Pearson correlation coefficient
Lepas tu R bersamaan dengan, lepas tu baru hampa start salin formula. So kita ada bawahnya ni 2, 4, 6, 7. So kita ada 7 value 7 N kita kat sini 7. So 7 darab dengan 35 tolak 7 square. 1 bahagian dengan 7 in bracket 2146 tolak 106 square. Okay, setkan yang ini. Lepas tu bahagikan dengan itu. Lepas tu setkan belah atas pula. Kita akan ada 7 in bracket negatif 16 tolak 7 darab 106. Okay. Nanti kita akan dapat jawapan kita negatif 0.9914. Okey. 4 titik perpuluhan tahu untuk R. Lepas tu kita buat interpretation kita. The Pearson correlation coefficient is negative 0.9914. The value is close to negative 1. We can conclude that there is a strong negative linear correlation between, ada nama kau untuk X dengan Y? Tak ada, X dengan Y. X and Y. Settle. Next untuk soalan B pula. Dia minta kita cari B equation tu kan. So kita kena cari B dulu. So B akan jadi 7 belah bawah sama je macam tadi. 7 kali dengan 7 kali 35 tolak 7 square. Belah atas kita akan ada 7 kali dengan negatif 16 tolak 7 darab dengan 106. Okay. Kita akan dapat negatif 41357. Okay. Lepas tu untuk A pula kita akan dapat 106 bahagi dengan 7 tolak 7 bahagi 7 darab in bracket negatif 4357. So nanti kita akan dapat jawapan kita untuk yang ni pula 19.5. Okay. Lepas tu nanti kita akan dapat Y kita. Yang ni aku saling beri soalan belakang, aku tak bagi jawab, aku tak kira ni untuk ni. So kita akan dapat jawapan kita nanti 19.5 tolak 4.357. Okay. Untuk interpretation pula B equals to negatif 4.357 means for every 1 unit increase in X, Y decrease by 4.32 unit. Okay, tu dia punya interpretation untuk B. Settle untuk part A. Okay, untuk part B, soalan satu melibatkan partial differentiation. So soalan
soalan minta kita cari ZX. Oh, bapak belah saya akan tak soalan. Soalan minta apa? Ini list. Dia minta XX dengan XY. So kita kena cari X untuk X dulu, ZX. Lepas tu baru kita split kepada untuk XY dengan XX dengan XY. So untuk soalan A aku buat tepi ni. Dia bagi kita kan ln kan. So apa yang kita belajar dalam ln? Apa kita tahu dalam ln? Kalau ln kita ada AB, dia akan sama dengan ln A tambah dengan ln B. So dalam kes ni benda sama juga, kita ada 3 benda. So kita boleh kata ni A, ni B, ni C. Nampak dia boleh bagi pecah pada 3 yang berbeza. So kita boleh kata Z bersama dengan ln in bracket E power by XY square darab dengan X square darab dengan Y minus set X. Okay, lepas tu kita boleh splitkan dia kepada ln E power by XY square tambah dengan ln XY tambah dengan ln Y minus X power by 1/2. Lepas tu yang ni kita boleh cancelkan ln dengan E, di cancel each other. So kita dapat XY square tambah ln X square. Yang ln ni pun untuk kan power kan kita boleh ke depan kan. So power ni boleh ke depan kan. So kita jadikan dia 2 ln X dengan ln Y minus X 1 square. Okay. So kita boleh, sekarang ni bila dah sampai tak ni, baru kita boleh start cari kita punya ZX. So kita punya ZX kita untuk yang first ni akan dapat Y square. Yang ni akan jadi tambah dengan 2, lepas tu ni jadi 1/X. So kita akan dapat 2/X macam tu. Yang ni cancel sebab tak ada X. Lepas tu yang ni akan dapat sebagai 1/2 ke depan, X power by negatif 1/2. Okay. Lepas tu sebabkan kita kena tukar semua jadi power, so dia akan jadi Y square tambah dengan 2 X power by negatif 1 tolak 1/2X pasal 1 negatif 1/2. Okay, macam tu. Lepas tu baru kita start dengan kita cari ZX. ZX kita. ZXX kita akan dapat yang ni cancel. Yang ni 1 ke depan, kita akan dapat negatif 2X power by negatif 2. Yang ni jadi positif, dapat plus 1/4 X power by negatif 3/2. Okay. Lepas tu kita jadikan dalam bentuk yang pecahan, kita akan dapat negatif 2/X square untuk yang ni. Lepas tu yang ni kalau tak nampak, kan kita tahu bahawa dia kan 3/2. Kalau ni kan soalan yang mana tu, 3/2 kan dia bersama dengan 1 tambah 1/2. So dan kita dapat X untuk yang ni, 1/2 kita tahu dia set. So dia jadi macam tu. So disebabkan kita tahu dia negatif, so kita kena letak kat belah bawah. So kita ada tambah 1/4X set X macam tu. Itulah kita punya jawapan untuk soalan ni. Untuk soalan yang first lah. Okay, seperti kita proceed untuk soalan yang kedua. Lepas tu untuk soalan B pula, dia bagi kita Z bersama dengan ln set EXY square XY square per XY minus XY. So yang ni kan set kan, kita jadikan dia power tu, kita akan dapat sebagai ln in bracket E power by X square X Y square power by negatif
negatif jadi positif 1/2. Sekejap. Aku bawa step ni kan. Ya betul. Baru teringat aku dah tinggal step untuk ZX. So ni kita ada Z, XY pula. Kita ambil daripada sini tapi kali ni kita tengok differentiatekan Y. So yang ni akan dapat 2Y. Lepas tu yang lain habis lah. Sebab kita tak ada, yang lain tak ada Y. So kita settle macam tu saja untuk yang second. Untuk Z, XY. Sorry aku lupa ni. So yang ni minus XY. Lepas tu power ada ln kat depan, kita boleh letak kat depan. So akan dapat 1/2. Ln in bracket E Y square XY square minus XY. Okay. Nampak bentuk ni lebih kurang macam bentuk soalan first tadi kan. So kita boleh asingkan 1/2 in bracket kita akan ada ln E XY square tambah ln X tambah ln Y square minus XY. Okay. Then boleh selesaikan lagi 1/2 in bracket XY square tambah ln X tambah 2 ln Y minus XY. Okay. Kalau apa tak mau buka kurungan tu tak ada masalah juga. Just settlekan yang belah dalam dulu. So kita akan mula sekali kita akan buat respect to X dulu. So respect to X 1/2 tu saring saja sebab dia constant. Lepas tu selesaikan dalam. Selesaikan saja yang belah dalam, kita akan dapat dia sebagai, yang ni kita akan dapat dia sebagai Y square. Yang ni dapat dia sebagai 1/X. Yang ni tak ada apa sebab dia tak ada X. So macam tu saja. Yang ni kita akan dapat Y. So kalau kita susun balik, kita akan dapat dia sebagai 1/2 bracket Y square tambah X power by negatif 1 bahagi tolak Y. Okay. Dan kita buat respect to X dulu. Sekali lagi. Kita akan dapat 1/2 in bracket ni negatif 1 ke depan X power by negatif 2. Yang ni dah settle sebab dia kosong, jadi kosong. Yang ni pun dapat kosong. So kita hanya tinggal ini saja. Kalau hampa susun balik, hampa akan dapat dia sebagai 1 per negatif ke depan 2x square. Okey, dah betul dah. Dan untuk yang ni pula ZXY dapat 1/2, dapat 2y. Yang ni jadi kosong minus 1. So yang tu cancel dengan each other, dapat y minus 1. Okey, dah betul. Settle lah untuk soalan satu. Okay, bukan. Soalan 2 melibatkan integration. So kalau hampa tengok dia something yang complicated macam ni kan. Bila dah complicated macam ni, apa hampa buat? Selalunya bila soalan melibatkan macam ni kan, hampa tengok yang mana kuasa dia lagi rendah. Bukan kuasa dia rendah, selalunya hampa ambil kalau soalan melibatkan eksponen, lepas tu complicated macam ni kan. Selalunya U, kita akan buat substitution untuk ni. U tu adalah yang atas ni. Sorry, bukan colour putih. U tu kita ambil adalah power eksponen tu. Ataupun ambil power paling rendah untuk U. Bukan power paling rendah, power paling tinggi. Sorry. Sebab apa? Yang ni kan dia kuasa X kuasa negatif 1. Yang ni dia X kuasa negatif 2. So kita ambil kuasa yang lebih tinggi iaitu negatif 1. So untuk jawab soalan A tu, let U equals to 2 per X. Nanti kita dapat du dx bersama dengan ada 2. So dia dapat 1/2. X kuasa negatif 1. So nanti kita akan dapat X kuasa dapat negatif X kuasa negatif 2. Macam tu. So nanti kita akan dapat 2 negatif 2 X square. Okay. So bila dapat
Tu kita boleh kata du bersama dengan negatif 2x square dx. Okay. Lepas tu, tapi soalan kan, soalan kita kena ada, nak kata ada eksponen ke? Betul. So kita mula-mula sekali kita kena bahagi dulu dengan 2 sebab kat soalan ni tak ada 2 kan. So kita kena bahagi dengan 2. So kita akan dapat du kena bahagi negatif 2 sebab soalan tak bagi negatif 2. Negatif 2. So kita akan dapat sebelah ni jadi 1 per x square dx. Lepas tu soalan bagi apa lagi? Ada E. Sekarang ni kita tak ada E kan. So kita kena letak. Maksudnya kena letak. Sebab soalan bagi. So kita akan dapat negatif nak bagi susah bagi sikit. E power by 2 du sama dengan negatif E bahagi dengan x square dx. Okay. So kita boleh nampak apa dia akan replace apa dah kan. So apa kalau tak sini hampir semua benda akan di replace dah. Nanti kalau apa susun balik dia akan jawab integrate E power by 2x bahagi dengan x square dx. Kita akan dapat integrate. Kita salin balik apa yang soalan ni bagi. Negatif E power by bahagi 2 du. Lepas tu atas ni power ni kita dah cari kat sini kan. So dia ganti dengan u. Nampak macam tu. So kalau nak susun bagi sikit kita boleh keluarkan negatif 2 tu sebagai negatif 1 per 2 integrate u du. Okey. Nanti kita dapat negatif 1 per 2 u tambah c. Lepas tu kita ganti balik u tu dengan soalan yang asal. Dapat negatif 1 per 2 E power by negatif power by 2 per x plus c. Settle untuk soalan first. Soalan B pula. Sama juga kita pakai substitution kalau macam ni. Walaupun tak ada power tertinggi. First sampai kena ambil yang bawah. Soalnya yang bawah akan jadi kita punya tu. So kita buat let u equals to 3 tolak 2x. Lepas tu kita buat du dx bersamaan dengan negatif 2. Okay, lepas tu kita dapat du bersamaan dengan negatif 2 dx. Okay, settle satu bahagian. Okay, soalan ni kita gantikan dx. Kita tak gantikan du, kita gantikan dx. Nak mudahkan. Kita buat dx bersamaan dengan negatif 2 per negatif du. Dx bersama dengan du per negatif 2. Macam tu. Settle satu bahagian. Lepas tu kita ada u bersama dengan 3 tolak 2x kan. Kita akan ada 2x bersama dengan 3 tolak u. Kita akan ada x bersama dengan 3 tolak u per 2. Macam tu. So bila kita tengok balik soalan, dia bagi kita integrate 2 tambah x bahagi dengan set 3 tolak 2x dx. Kita akan dapat, so yang first kan, yang paling obvious sekali apa boleh ganti belah bawah tu dengan u. So dapat set u kan. Tapi belah atas nak ganti dengan apa kan? Ganti dengan yang soalan ni. So kalau kat soalan ni kita akan ganti 2 tu saling balik. Tambah dengan 3 tolak u per 2. Du. Dx tadi dah ganti dengan du per negatif 2. Okay. So kita keluarkan ni dulu, negatif 2. So kita akan ada negatif 1 per 2 keluar. Yang ni nak settlekan ni dia akan ganti kali dengan 2, so akan dapat 4. Akan belah ni akan jadi 4 tambah 3 tolak u per 2 bahagi dengan set u du. So macam mana kalau complicated macam ni kan? Pecahan apa kan? Pecahan apa complicated sekarang ni kan? So apa tahu? Dia adalah A per B kan? Bahagi dengan C. Bersama dengan A per B
bahagi dengan C macam tu kan. Kita akan dapat A per B darab 1 per C. So kita akan ada A per dengan BC. So kita maksudnya kita boleh kata yang atas ni dibahagi dengan BC. So kita boleh tulis sebagai negatif 1 per 2 set 7 tolak U bahagi dengan 2 set U DU macam tu. Nampak? So boleh keluarkan 2 tu balik jadi negatif 1 per 4 integrate. First akan dapat 7 per set U minus dengan U bahagi dengan set U DU. Okey. Dan continue lagi kita akan dapat negatif 1 per 4 integrate untuk 7 U power by negatif 1 per 2. Aku tak keluarkan sebab payah complicated nanti. Tolak dengan, yang ni kan atas tu 1, lepas tu bawah tu dia tolak 1 per 2. So dia akan jadi U kuasa 1 per 2 DU. Nanti kita akan dapat negatif 1 per 4 in bracket 7U power by negatif 3 per 2 bahagi negatif 3 per 2. Tolak. Silap. Aduh. Apa aku integrate sekali. Differentiate. 7U. Lepas tu yang akan jadi tambah kuasa 1 per 2 bahagi 1 per 2 bersama dengan darab 2. Tolak U kuasa 3 per 2 darab 2 per 3. Untuk kurungan tambah C. Okey. So kita akan dapat negatif 1 per 4. Ini akan dapat dari 14. So U ni pula 14. 14 kita boleh elok sikit. Okey, U tu kita ganti balik dengan soalan iaitu buat 3 tolak 2X power by 1 per 2 kan. Tolak dengan 2 per 3. Lepas tu yang ni pun ganti balik 3 tolak 2X power by 3 per 2 tambah C. Itulah cara menjawab soalan ni. Memang dia macam panjang sikit kan. Tapi nak macam mana? Macam tu lah. Dan continue untuk soalan bertiga. Okey, soalan ketiga melibatkan bab 3. So find the area enclosed between the and straight line tu. So nak mudahkan hampa kan, hampa kena roughly tahu bentuk dia akan jadi macam mana. Sebab apa nak kena tahu apa dia kat belah atas, apa dia kat belah bawah. Kita tak boleh terus tolak yang ni, tolak yang ni. So kita just buat roughly macam ni kan. Negatif yang ni, so maksudnya dia tak ada C, so dia akan start kat kosong. So dia negatif A set. Betul ke aku sebut negatif apa betul? So, macam tu nampak. So macam ni. So nak mudah start dengan ni lah, kita akan ada dia kan negatif, so maksudnya dia turun macam ni. Dia turun macam ni. Satu yang ni pun dia somewhere macam ni. Lebih kurang macam tu lah. So dia akan macam ni. So kalau apa nampak bentuk dia macam ni kan, nampak lebih kurang kan. So apa perlu buat, kita akan ambil yang jauh, yang lagi jauh daripada paksi X tu, tolak yang dekat. So dalam kes ni yang ini 1 tolak dengan 2 macam tu. Sebab kita nak ambil area yang jauh tolak area yang lagi dekat. Okay. So apa perlu cari next? Next step kita perlu cari titik perselangan dia dekat sini dengan dekat sini. So nak buat macam mana? Kita buat equal. So untuk soalan A tu negatif X square tolak 3X bersama dengan negatif 6X tolak 4. Kita akan dapat pindah ke sana X square. Yang ni pindah ke sana tambah 3, so dapat negatif 3 tolak 4.
So nanti kita akan dapat -1, -3, -4. So kita dapat X tolak 4 dengan X tambah 1. So kita akan dapat X -1 or X equals to 4. Okay. So macam mana pula nak buat kan? Kita kena integrate. Integrate daripada tu. Integrate daripada -1 sampai 4. Yang garis safa adalah straight line. So kita akan ada -6x tolak 4 tolak in bracket -x square tolak 3x dx. Macam tu. Ni area. So nanti kita akan dapat integrate 4 -x. So kita akan ada negatif jadi positif. So x square. Patutnya dapat benda sama dengan ni lah. Patutnya apa dapat benda ni balik. -3x tolak 4 dx. Okay. So nanti kita akan dapat in bracket x cube per 3 tolak 3x square per 2 tolak 4x 4 negatif 1 sampai 4. So untuk bracket first kita akan ada 4 cube per 3 tolak 3 per 2 in bracket 4 square tolak 4 kali 4. Okay, lepas tu untuk second punya kita akan ada negatif 1 cube per 3 tolak 3 per 2 negatif 1 negatif cube tolak 4 negatif 1. Okay, macam tu. Nanti kita akan dapat yang ni apa boleh terus bagi final answer. So kita akan integrate untuk x square tolak 3x tolak 4 untuk negatif 1 sampai 4. Kita akan dapat dapat negatif value. Tapi betul kan? So apa orang pula akan dapat negatif value? Letak modulus daripada awal sampai habis. Modulus. Sekali modulus. Letak je modulus. Kalau nak cover, ini cara terbaik untuk cover kalau apa dapat panjang-panjang. Nanti kita dapat jawapan kita modulus negatif 1/5/6. Nanti kita dapat jawapan kita 125/6 unit square. Okey, itu untuk jawab soalan A. Untuk soalan B pula, kita diberi apa? Kita diberi straight line ni satu dengan yang ni satu and the x-axis dengan y-axis. Maksudnya kita ada limit kita y-axis. So untuk soalan B aku buat sini. First kita ada x tambah y bersama dengan 4. Y bersama dengan 4 tolak x. Okay, yang second kita ada x tolak y bersama dengan 2. Y bersama dengan x tolak 2. Ni first equation, ni second equation. So kalau kita sketch, so kita akan ada 4 ke bawah. So kita akan ada macam tu. Then kita akan ada negatif 2 dan ke atas macam tu. Okay, lepas tu kita ada y-axis. Maksudnya line tu kita kat sini. Tak boleh lebih. So kita punya value paling kecil after x kita adalah kosong. Kita kena tahu titik perselangan kat sini. So kita buat 4 tolak x bersama dengan x tolak 2. So nanti kita akan ada 2x tolak 6 sama kosong. Kita akan dapat x bersama dengan 3. So kat sini value dia 3. So kita akan ada area bersamaan kosong sampai 3. Mana satu line yang positif yang kalau tengok macam ni, kita akan ambil line belah atas. Yang belah atas adalah yang mencerun ke bawah. So 4 tolak x. 4 tolak x tolak in bracket x tolak 2 dx. Kita akan dapat integrate 0 sampai 3. Dapat jawapan yang ni 2x tolak 6 dx. Betul dapat negatif.
Susun macam mana pun nak susun, janji dapat jawapan tu. So kalau nak terbalik pun tak ada masalah sebenarnya kalau untuk ni. Tolak 4 tolak X dx. So nanti abang dapat jawapan apa? 2X tolak 6 dx. So kita akan dapat 2X square per 2 tolak 6X untuk 3 sampai 0. So nanti kita akan dapat X square. X square tu kita ganti dengan 3 square tolak 6 in bracket 3 tolak 0. 9 tolak 18. Yeay, nilai dia negatif pula. Aduh, macam tadi juga kena cover kalau aku tahu aku buat aku balik ni. Dapat 9. Dapat negatif 9. So daripada datang berkena modulus juga. Dapat 9 unit square. Itu cara dia. So next untuk soalan nombor 4. Copy. Nombor 4 melibatkan partial derivative. So soalan kita minta kita cari sama ada dia minimum, maksimum atau saddle point atau no conclusion. Dia mimik. So kita kena cari di apa semua tu. Untuk soalan first dia bagi kat kita fxy bersama dengan x cube tambah 3y square tolak xy tolak 8x. So kita akan dapat fx kita bersama dengan 2x tolak 2y tolak 8. Kita dapat fy kita bersama dengan cari dulu senang-senang kalau aku nak mudah carikan semua dulu. 6y tolak 2x. Betul fxx kita akan dapat 2. fyy kita akan dapat 2 juga. 6. 6. Lepas tu kita fxy kita akan dapat negatif 2. So first kita boleh kata 2x tolak 2y 8 bersama 0. Kita akan dapat x bersama dengan y tambah 4. Okey, ni satu equation kita. Equation kedua kita akan ada 6y tolak 2x bersama 0. Kita akan ada y bersama x bersama 3y. Ni equation second kita. Lepas tu nak selesaikan kita boleh buat 2 tolak 1. 2 tolak 1. Kita akan dapat 2y tolak 4 bersama dengan 0. Y bersama dengan 2. Itu dia untuk yang first. Satu kita akan dapat x bersama dengan 2 tambah 4 bersama dengan 6. So kita ada point 2 dengan point kita adalah 6, 2. Lepas tu kita cari kita punya discriminant. So D bersama dengan fxx, fy kita 2 darab 6. 2 darab 6 tolak negatif 2 square. Negatif 2 square. So 12 tolak 4. 12 tolak 4, 8. 8 is more than 0. So kita kena tengok fxx kita bersama dengan 2 more than 0 juga. So kita boleh conclude di stationary point 62 kan, 62 is the disebabkan dia more than 0 adalah minimum. Minimum point. Okey. Settle untuk soalan A. Soalan tu. Next untuk soalan B pula. fxy bersama dengan x cube tolak 12x tambah y cube tambah 3y square tolak 9y. Dan fx bersama dengan 3x cube. Soalan ni ada dua jawapan. Tolak 12x tambah dengan tak ada habis-habis. Ada dua jawapan kan? Tak 2, 4. Aduh, inilah soalan tu .
Oh, inilah soalan yang ada banyak jawapan tu. Aduh. Ada satu soalan pasir. Ada betul ada soalan pasir, jawapan dia sampai 4 point. Tapi soalan tu bagi at least bagi tahu benda tu ada 4 stationary point. Soalan ni tak bagi tahu. So nanti bila hangpa jumpa banyak point, hangpa rasa pelik tak? Then Fy kita bersama dengan 3y cube tambah 6y tolak 9. Next kita proceed kepada fxx kita 6x. Okay. Fyy kita kepada 6y tambah 6. Dan kita ada fxy kita kosong. Okay. First kita akan tengok kita punya fx kita negatif x square tolak 12 equal to 0. Kita akan ada x square bersama dengan 4. So kita ada x bersama dengan plus minus 2. Kat sini kita akan ada dua jawapan. So hampa buat macam ni buat satu table kan untuk elakkan hampa keliru nanti. Satu table macam tu. Kita ada x, kita ada y. Sekarang ni kita tahu kita ada dua value untuk x. Kita ada negatif 2 dengan 2 macam tu. Sekarang ni kita perlu cari dia punya nilai untuk y. Start sebelum tu kan. Apa kena cari dulu kat sini. Kita ada satu lagi equation kan. 3y square tambah 6y tolak 9 bersama kosong. Kita akan ada y tambah dengan 2y tolak 3 bersama kosong. Lepas tu yang ni kita akan dapat negatif 1 dengan 1. So y tambah 3 tolak 1. Kan? So kita akan dapat y bersama dengan negatif 3, y bersama dengan 1. Kat sini bukan dia tally tak. Maksudnya kita ada dua value untuk y juga. Satu negatif 3, satu 1. Nampak? Dia tak tally macam tu. So apa buat? Okay. Dapat dah. So apa betul kita buat sekarang ni? Kita ada dua equation kan ni. Equal to 0. Ni pun equal to 0 kan. So kita boleh kata dua ni equal to each other. So kita boleh buat. First apa boleh buat? Apa boleh tolak? Boleh. Kalau nak tu nak buat equal tu boleh. Tapi aku rasa prefer aku nak buat tolak kan. So kita akan ambil 1 tolak dengan 2. So kita akan ada 3x square tolak 3y square tolak 6y. 12 tolak jadi tambah 9 dapat negatif 3 equal to 0. So first kita akan substitute dekat negatif 2. Dekat negatif 2 betul? X equals to negatif 2. Kita akan ada negatif 2 square tolak 3y square tolak 6y tolak 3. Nanti kita akan dapat positifkan semua benda. Kita akan dapat 3y pindah ke sana tambah 6y. Yang ni kita akan dapat square calculate untuk negatif 2 12. So 12 tolak 3 9 jadi tambah 9 equal to 0. Okay. Tolak 9. So nanti kita akan dapat dua jawapan. Bukan dapat sebut dua jawapan macam ni. Okay, dapat y tambah 3 dengan y tolak 1 macam tu. Okay. Okay, aku dah start. Okay. Okay, aku dapat dah. Disebabkan kita dapat value yang sama kan. Kita boleh kata kat sini pun dapat y negatif 3 dengan y 1 kan. So kita boleh kata
Bahkan nanti kalau aku substitute dengan yang 2 pun kan, kita akan dapat bersama juga sebab kita wujud ada square kan. So kalau dekat negatif 2, kita boleh dapat value kita adalah 1, -3 kan. Satu lagi kat sini juga. Nampak 2 kali. Macam tu. Sekali lagi kita boleh dapat bila dia positif. Negatif, silap. Dekat -1 kat sini. Kat 1, nampak kan. So bila akan substitute dengan 2 pun akan dapat -3 dengan 1 juga. So kita boleh kata macam ni. Nampak kan? Dia semua benda tu dia double. So -2 dengan -3, -2 dengan 1. Nampak kan? Lepas tu 2 dengan benda sama juga. 1 dengan -3. So dia berulang macam tu. Okay. So kita akan ada 4 point. Okay. So dah buat apa kan? Lepas dapat semua ni kan? Apa kena check diskriminant satu-satu? Yang tu yang penat sikit. Kena buat kat bawah. So aku akan ikut jawapan yang dalam buku lah. Sebab tu mudah sikit. First kita akan tengok dekat 2, 1. D equals to fx kita dalam bentuk apa? Fx kita dalam bentuk tu. So 6, 2 darab dengan y kita dalam bentuk perungan apa? 6, 1 tambah 6. Tolak 0 square. So kita akan dapat 6x lepas tu bracket 6y tambah 6y tambah 6. So first 2, 1. 144. 144 so dia more than 0. So kita akan ada tengok fx kita pula. Kita akan ada 6 kali 2 sama dengan 12. More than 0 juga. So apa boleh buat conclusion terus bawah dia. Di stationary point to 1 is the minimum point. Okay. Next kita buat untuk yang second pula at -2, -3. Kita boleh kata D bersama dengan 6 in bracket -2 lepas tu kotak 6 -3 tambah 6. So -2 -3. Kita akan dapat 144 juga. So dia more than 0. So untuk fx kita dapat -6 macam ni. So kita kata -12. So dia less than 0. So kita boleh kata the stationary point -2, -3 is the maximum point. Okay. Aku akan buat tanya balik untuk soalan tu. At -1, 1. D kita bersama dengan 6 bracket -2 bracket 1 tambah 6 kan. Okay, kita akan dapat klik -2 1 -144. So bila dia less than 0 dia automatic the stationary point -2, 1 is a saddle point. Okay. Next, lastly untuk add 2 -3 D bersama dengan 6 -2 tak ada negatif
2, negatif 3. Dua lah dulu. Apa enggak? In bracket 6 negatif 3 tambah 6. 2 negatif 144, dia less than 0 juga. So kita kata the stationary point 2 negatif 3 is a saddle point. Okey. Untuk soalan seterusnya, nombor 5. Okey, melibatkan tajuk bab 10. So kita kena cari a linear regression equation. So cari A dengan B lah. So kita ada untuk A, buat ada B lah. A kita kena cari N. Cari semua sebab soalan yang C tu minta kita cari R. Sum of X, sum of X square, sum of Y, sum of Y square, sum of XY. Okay. Calculator. So soalan ni bagi kat kita 2, 4, 6, 8, 10, 3.6, 6.8, 8.3, 5.3, 10. Lepas tu kita option 3. Okay, so kita akan ada sum of X kita 30 dengan 220. 30 dengan 220. Next untuk next page 5. Lepas tu 34. 5, 34. Dan untuk Y square pula 256.18. Lastly untuk 226.6. 226.6. Okay. So next, lepas tu untuk soalan A pula kita cari linear regression, kita kena cari B dulu. B bersama dengan yang atas lah 5 kali dengan XY tolak dengan 30 kali 34 bahagi
5 kali dengan 220 tolak 30 square. Kita akan dapat jawapan kita 3.0.565. Dan untuk B pula, kita akan dapat 34 bahagi 5 tolak 30 bahagi 5 kali 0.565. Kita akan dapat 3.41. Aduh, tidak berbulan lah. Depan dalam buku apa dia? Option dan 4. Oh, badan elok. So 41 lah. So 41. Itu apa yang beri. So nanti kita akan dapat Y bersama dengan 3.41 tambah 0.565X. Okey, untuk yang B pula, Y bila nilai of Y bila X equals to 12. So yang ni kita just substitute untuk B. Kita kata Y bersama dengan 3.41 tambah 0.565 in bracket 12. So nanti kita dapat Y kita 10.19. Settle. Dan kita akan buat untuk C pula, kita kena cari R. R kita bersama dengan berapa lah? 10 in bracket 220 tolak dengan 10 pula dah 5 je. Yang tengah aku 10 ke 5? 5 tolak dengan 30 square 5 kali dengan 256.18 tolak 34 kan. 34 square. Set answer. Setkan ini. Betul belah ni atas ni kita akan ada 5 226.6 tolak 30 kali 34. Kita akan dapat kita akan dapat 0.7150. So nanti abang buat conclusion, dia adalah strong di positif linear correlation. Okey. Settle. Lepas tu untuk soalan nombor 6, okay, untuk yang ini dia bagi kita, first dia bagi demand dengan supply. So find the market equilibrium point. So kita just kata set 13 tolak Y bersama dengan set Y tolak 5. Okay. So kita boleh cancel set, boleh cancel. So tolak Y bersama dengan Y tolak 5. Boleh lah sebenarnya aku buat macam ni. Aduh. Boleh. Untuk soalan A ni boleh lah.
Kau kena tukar lah. Sebab dia 4 markah. Maksudnya kena tukar lah. X tu quantity. So kena tukar. Tukar je lah nak mudahkan. So kita ada X bersama dengan set 13 tolak Y. Kita akan ada X square bersama dengan 13 tolak Y. Y bersama 13 tolak X square. Itu untuk iman. So next kita ada Y bersama dengan set X bersama dengan Y square. X square bersama dengan Y tolak 5. Y bersama dengan negatif X square tambah 5. Okay, untuk second. Dan kita boleh start kira equilibrium point kita 13 tolak X square bersama dengan X square tambah 5. So nanti kita akan dapat negatif 2X square. Okay. Tolak tambah 8. So kita akan dapat X square bersama dengan 4. So kita akan ambil X bersama dengan 2 positive value. Dan untuk Y pula kita akan ambil dia sebagai 2 square tambah 5. So bersama dengan 4, so 9. So kita akan ada maka equilibrium point kita bersama dengan 2, 9. Settle untuk soalan A. Soalan B pula, sketch untuk atas ni untuk both graph kita. So nanti kita akan ada, aku tak buat elok lah. Kita akan ada kat sini, bawah ke bawah. Ini untuk dia ke bawah macam ni. Satu lagi naik ke atas daripada sini. So kat sini kita punya demand, ni kita punya supply, sini MEP kita. Berapa tadi? 29. Okay. Settle untuk soalan B sepatutnya. Untuk soalan yang last kali tu pula, cari consumer. So integrate daripada 0 sampai 2. Demand dulu. Demand kita 13 tolak X square dx. Tolak dengan 2 kali 9. Nanti kita akan dapat 13X tolak X cube per 3. 20 tolak 18. So nanti kita akan dapat 13 ni tolak 2 cube per 3 tolak 0 tolak 18. Kita akan dapat RM RM5.33. Next untuk producer pula, kita akan ada 2 kali 9 kat depan tu ya. Tolak dengan integrate daripada 0 sampai 2 untuk demand kita. Dan untuk supply iaitu X square tambah 5. X square tambah 5 dx. Kita akan ada 18 tolak X cube per 3 tambah 5. Tutup 20. So nanti kita ada 18 tolak in bracket 2 cube per 3 tambah 5 tolak 0. Kita akan dapat RM RM5.33 juga. Settle untuk soalan nombor 6. Next untuk soalan nombor 7. Okay, soalan 7 probability. Yes. The list bukan index. Kita lawan nak buat index je. Okay, probability a person recover from sunburn apply adalah 0.3. So dia recover ada 0.3. A group 3 student for sunburn treated. Find the bagi siap X2 variable represent the person recover. So kita tak perlu tunjuk dah X kita tu apa dia tak, sebab dia dah bagi dah. Describe the distribution of X. State the mean
and variant of X. Maksudnya macam aku dah buat soalan ni. So untuk soalan A tu, satu tu dia kata discrete distribution. Yang ni diguna binomial distribution. Binomial distribution. Okey, lepas tu dia minta kita cari mean. Mean bersamaan dengan 30 kali dengan 0.35. So kita akan dapat, ya aku dah jawab dah soalan ni. Lepas tu variant bersamaan dengan 10.5 kali dengan 0.65 kali 0.65. Dapat 6.825. Sat. Kat mana tu aku jawab soalan? Kalau aku dah jawab dah, aku akan tunjuk video sampai habis. Soalan yang KMS, betul? Soalan KMS. Sebiji lah. 12 to 14, ya betul sebiji. So kalau hampa nak jawab boleh tengok untuk soalan A aku tak tunjuk dah. Soalan A sama dengan KMS punya. Soalan yang A tu kan, 1 dan 2 tu sebiji KMS. Lepas tu soalan second, 2 3 group, 51 sampai tu dia cover exactly 700. Okay, soalan B. B2 aku akan tunjuk sebab B2 tak sama. Soalan B2 tak sama. Soalan apa tu? Soalan dia lain. So soalan B2 terus lah. Soalan B2, kalau nak jawab soalan 2 pun kena buat tu lah. Nak jawab soalan bawah ni kena buat normal tu. Normal approximation. So kita ada binomial tu. Binomial kita adalah 200. Lepas tu 0.35. Nanti kita ada dalam bentuk normal bersama dengan 70 darab 0.65. 45.5. Okay. So untuk jawab soalan nombor 2 tu, exactly 72. So patutlah soalan minta exactly. Maksudnya exactly boleh lah pakai distribution yang biasa punya untuk normal. Nak kena tengok 7 binomial 2 72 and kita 200 kita 0.35. Okey, boleh. Oh, tapi dia pakai approximation lah. Betul. Sorry, aku terlupa tu benda. Kalau probability X equals to 72. Lepas tu bila kita buat continuity correction dekat dia akan jadi probability 71.5. Ni baru betul. Sorry, aku terlupa. Kita ada untuk yang spesifik kalau dia tu. So nanti kita akan dapat probability bila kita dah buat kita punya standardize 70 bahagi dengan set 45.5 Z 72.5 tolak 70 bahagi dengan set 45.5. So dapat probability X tolak 70 bahagi 42.5. 71.5. 0.22. 32.5. 0.37. Okey. Kalau kita tengok table, so probability
So sebabkan dua-dua dalam column positif, so kita boleh kata probability Z is more than 0.22 minus probability Z is more than 0.37. So nanti kita akan dapat label untuk normal distribution 0.22. So 0.22 4129 0.4129 minus dengan 37. 3557. 0.3557. Kita akan dapat jawapan dia 41.29 tolak 43,557. 0.057. Okey, dah betul. Settle untuk soalan ni. So untuk yang soalan A1, A2 dengan B1 tu, apa boleh tengok yang video KMS punya. So dengan tu settle lah untuk soalan matrik Perak.